Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, kalau sebelum ni dalam channel Hans sendiri ni yang Hans baru buat ni, Hans banyak review orang kata makanan dan juga filem. Tetapi sebenarnya salah satu antara tujuan Hans buat channel YouTube ni, orang kata apa, yang dalam perancangan Hans sebenarnya nak berkongsi tentang orang kata apa, pengalaman-pengalaman hidup, mungkin tentang masalah bully, tentang masalah sahabat, tentang masalah-masalah yang sebenarnya ramai orang yang hadapi. Cuma saya rasa daripada orang kata apa side, daripada kehidupan sendiri pun ada orang kata apa pengalaman-pengalaman yang berbeza. So untuk permulaan ni sebenarnya nak share tentang masalah psoriasis. Okey, kepada siapa yang mungkin baru first time dengar psoriasis, apa benda psoriasis tu kan? Okey, psoriasis ni orang kata apa, kebanyakan pakar-pakar kesihatan lah, mostly yang tentang pakar kulit akan mengatakan psoriasis ni ialah masalah kulit. Cuma baru-baru ni Has ada tengoklah bacalah sikit yang doktor dekat Malaysia ke apa tak ingat kat YouTube, dia kata yang psoriasis ni sebenarnya bukan masalah kulit tapi masalah pemakanan. Tapi sebenarnya mostly kalau ikut Has rasa 95% pakar-pakar kesihatan lah apa yang berkaitan dengan psoriasis ni mengatakan psoriasis ni ialah orang kata apa tergolong dalam masalah kulit. Okey. Jadi disebabkan psoriasis ni, siapa yang ada psoriasis ni dia akan membuatkan kebanyakan orang lah akan rasa rendah diri siapa yang ada psoriasis ni. Sebab masalahnya kat sini ialah psoriasis ni dia bukannya dia kulit dan dia bukannya kat satu-satu tempat je tau. Dia depends pada tahap juga. Ada psoriasis kalau yang sikit-sikit tu mungkin ada kat tangan ke kat kaki ke yang korang boleh lindung kalau korang ada psoriasis kan. Macam pakai contoh kalau kata ada kat tangan ni, so orang kata apa mungkin boleh pakai lengan panjang macam ni. Kalau kat kaki kat lutut ke apa boleh pakai seluar panjang. Tapi ada setengah orang tu memang tak boleh nak lindung sebab psoriasis ni berlaku dekat muka. Itu depends pula. Ada kalau yang sikit-sikit tu okey lah. Ada kerang teruk ni yang sampai bergrouping semua ni, sampai ada satu tahap masalah yang paling teruk sampai korang bayangkan satu badan ni daripada rambut sampai ke kaki, badan semua ada tau, sampai memang pakai tutup off semua. Okay, bila korang balik rumah ni sakit psoriasis ni yang memang kronik gila, bila dia balik rumah dia akan buka baju dia apa semua, dia akan letakkan orang kata apa satu tahu something kain ke towel dekat bawah dan dia duduk kat situ dan dikibaskan dia punya badan untuk jatuhkan cropping kulit tu, kulit yang kering yang jadi cropping semua tu dan gugur tau. Itu yang tahap yang sangat kronik lah. Jadi Hans sendiri pun ada masalah psoriasis di mana Hans rasa masalah psoriasis Hans tak pasti sebab okey, Hans daripada kecil ada masalah alahan kulit, allergic kulit. Tapi waktu kecil tu apa orang kata kulit, macam masalah kulit ni dia tak sama macam masalah psoriasis ni. Kalau ikut yang macam Hans Google dah besar baru Hans tahu psoriasis tu, dan Hans Google yang waktu sekarang ni memang tanda-tanda tu lah. Kalau macam kena yang psoriasis semua ni, macam dia ada tumpuk-tumpuk putih semua tu sama. Tapi waktu Hans kecil dulu dia tak sama. Dia naik macam bintik-bintik air yang merah apa semua yang memang gatal gila. Itulah. So okay, dan disebabkan psoriasis ni sebenarnya buat ramai yang pengidap dia ni akan ada masalah orang kata keyakinan diri tu lah, confident tu sangat rendah. Dia macam biasalah kan, tambah-tambah macam kita hidup, tak tahulah kalau culture lain macam mana. Kalau kat Malaysia ni selalunya kalau nampak yang lain sikit, nampak yang macam mungkin bagi setengah orang tu macam jijik ke apa, so dia orang akan kutuk lah. Dan emosi ni sebenarnya mengganggu pesakit psoriasis ni, siapa pengidap psoriasis ni, daripada bila mereka bila mereka mengalami benda tu lah. Tambah-tambah kalau daripada budak-budak jadi kan. Okay. Dan hal ini juga menyebabkan kadang-kadang siapa yang ada masalah psoriasis ni akan rasa ni orang kata apa, akan dibuli, akan jadi mangsa buli, macam itulah. Dan Hans pun salah seorang di mana buli tu nanti Hans akan ceritakan pada bahagian lain lah. Okay, cuma kat sini mungkin ada sikit-sikit cerita. So okay, kalau dulu waktu kecil Hans pun tak pasti sebab Hans tak pernah check benda tu sama ada psoriasis atau tak. Cuma waktu kecil memang Hans ni orang kata apa selalu akan pergi ke klinik. Maksudnya abah akan bawa Hans pergi klinik sebab Hans dulu kalau kena gigit nyamuk tak boleh. Kena gigit nyamuk je sebab Hans jenis yang tak tahan
maksud dia macam gatal tu tak boleh nak tahan tau. Memang akan garu gila sampai benda tu akan jadi apa, sampai luka tau. Sampai luka. Dia macam kan kalau kena gigit kadang-kadang macam naik bintak-bintak tu Hans tak tahan sampai Hans akan garu dan akan luka berdarah kan. So bila berdarah dia akan naik yalah, bila berdarah dah kering darah semua tu, dia akan naik macam keruping kulit tu lah untuk tutup bahagian luka tu kan. Kalau korang accident apa kan akan naik macam keruping tu kan. So korang bayangkan lah, kita kecil waktu tu memang tak tahan, tak fikir apa sangat. Jadi bila pergi sekolah tu Hans sebenarnya menjadi mangsa bully. Hans bukannya mangsa bully yang kena pukul ke apa tu, tapi Hans mostly akan jadi mangsa bully daripada segi emosi, psikologi macam tu lah. Waktu tu memang sedih sebab Hans rasa macam Hans rasa lah dalam hidup Hans ni, Hans rasa mungkin sampai waktu tu lah, waktu Hans ingat ke waktu tu umur Darjah 2 berapa tahun 7 ke 8 tahun macam tu. Hans ada duduk waktu tu, kita orang dalam kelas. Dia jadi macam laki sikit waktu tu. Laki, katalah laki 10, perempuan 20. Contoh Hans tak ingat sangat, tapi Darjah 2 macam cikgu dia ubahkan tempat kita orang. Kata sebelum tu perempuan-perempuan, laki-laki lah. Tiba-tiba cikgu ni dia ubahkan tempat duduk kita orang. So laki kena duduk dengan perempuan, macam tu lah. So katalah meja tu ada 3. Okay, Hans berada kat tengah dan sebelah-sebelah Hans ni ialah perempuan. Waktu tu kita kecil, so bila fikir balik mungkin Hans tak salahkan diorang kalau diorang rasa macam geli ke apa ke, sebab yelah kan, contoh macam ni tangan ni penuh ni, katalah kita garu-garu ke semua, so dia ada luka-luka berdarah ke semua, so mungkin diorang rasa benda tu jijik ke geli ke apa. Sampai Hans ingat lagi satu ayat tu. Okay, Hans masih ingat nama 2 orang perempuan sebelah Hans ni. Seorang ni Halimatun Sa'adiah dan seorang ni Anis Kasmira macam tu lah. So Hans ingat lagi ayat Anis Kasmira ni sebab waktu tu Hans bila sekolah rendah dulu, Hans ni jadi yang macam, Hans bukan takut dekat diorang ni tau. Hans takut kalau contoh Hans buat masalah dan masalah tu sampai dekat pengetahuan mak ke abah ke, dan nanti kita kena balik tau. Dia tak sama macam budak zaman sekarang. Budak zaman sekarang mak bapak percaya anak lebih. Tu masalah juga. Macam dulu Hans takut benda tu sebab dulu kan kalau macam kita betul ke kita salah kan, kalau benda tu sampai kat mak ayah nanti jadi lain. Maksudnya kita lah yang akan kena selalunya. So Hans memang malas nak cari gaduh dengan siapa-siapa pun. Jadi waktu tu Hans ingat lagi macam mungkin time tu pun macam bendul ke apa semua adalah. Hans tak ingat satu apa masalah yang Hans buat waktu tu, Hans lupa. Tapi si Anis Kasmira ni dia marah lah. Waktu tu dia marah Hans. Lepas tu ada satu ayat tu dia cakap, dah lah pengotor tangan apa semua, tak pandai cuci, kau balik rumah cuci lah tangan kau semua tu kan. So waktu tu Hans memang sedih gila. Hans rasa macam apalah yang aku buat, aku nak buat macam mana lagi, sebab waktu tu memang kita Hans tak boleh nak kawal benda tu gantas semua. So kira so dia macam mungkin orang tengok geli lah kot sebab ada macam kesan darah ke luka. Bukan 1-2 tau, penuh. Dekat dulu waktu Hans sekolah, Hans ada masalah gatal tu dekat tangan, dua tangan dan kaki pula yang bawah lutut. So waktu tu memang agak sedih lah kan. Tapi Hans tak adalah menangis ke apa, cuma dia jadi macam dalam emosi dia jadi macam aku malu, aku tak tahu nak luah kat siapa macam tu. So sepanjang hidup Hans kan, waktu daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, memang akan pergi klinik lah, pergi kat pakar kulit lah, so macam-macam lah. Pergi kat klinik ni dia bagi ubat mandi lah, semua tak berkesan. Pergi kat klinik yang kulit ni pula dia cakap baju basuh tak boleh pakai sabun, something baju kena basuh dengan air panas. Lepas tu tak boleh makan benda-benda something minyak ke apa tau, sampai nak kena makan ikan kering je boleh lah sebut dalam seminggu macam tu. Lepas tu balik pula kan, kita kecil lagi waktu tu, nak ikut semua macam tu pun susah. So tapi waktu sekolah rendah tu dia tak rasa sangat sebab budak-budak pun walaupun kata apa semua, masalah kulit siapa yang macam rasa geli ke semua tu, sekolah rendah kita macam tak ada perasaan sangat sebab more tu nak enjoy. Jadi bila masuk sekolah menengah ialah satu masalah yang bagi kesan emosi yang sangat mendalam lah kepada Hans. Sebab bila masuk tingkatan 1, waktu tu Hans masuk sekolah menengah agama lah dekat area-area dekat dengan rumah. Okay, sekolah tu walaupun dekat tapi kena duduk dekat asrama. So bila kena duduk dengan asrama tu, adalah banyak juga kawan-kawan daripada sekolah rendah yang masuk sekali dekat situ dengan Hans. Kita orang duduk asrama, tapi bila jumpa dengan kawan-kawan baru, jumpa dengan senior apa semua, so masalah kulit tu ialah kita dah besar, tapi masalah kulit tu still ada tau. Dan bila dah besar ni makinlah dia jadi orang kata apa, makin buat emosi lah bila dibuli daripada segi kata macam tu lah. Sebab Hans ingat lagi waktu tu tingkatan 1, waktu tu ada masalah ni lah, penyakit. Contoh
bukan contoh, dia macam okay, waktu tahun tu ada satu penyakit tu dibawa nyamuk, apa bawaan nyamuk atau tak sure. Nama penyakit tu Coxsackie ke something lah macam tu lah. So waktu Hans tingkatan 1 ada seorang, orang kata apa, satu tingkatan juga dengan lelaki. Budak ni memang nakal gila, memang suka cari pasal dengan orang, dan orang dia pun banyak geng lah. Biasalah budak-budak nakal banyak geng. Macam Hans ni pula budak yang jenis scammer time tu kan, macam malah nak cari gaduh dengan orang kan. So budak ni selalulah nak cakap, kau ni kulit Coxsackie lah. Walaupun Coxsackie tu Hans pun sampai sekarang tak tahu macam mana rupa dia kalau orang yang kena Coxsackie tu. Tapi waktu tu memang agak dia jadi macam emosi. Bayangkan kau duduk asrama, okay, at least dulu sekolah rendah, kalau kita balik rumah, so bila Hans balik rumah macam aman lah, tak adalah nak menghadap muka orang yang asyik mengata semua kan. Jadi, tapi bila duduk asrama ni 24 jam macam kau nak kena hadap muka ni, kau nak kena dengar lagi apa kutukan, apa cercaan, hinaan ke apa ni kan, dengan kau stres lagi apa ni. Waktu tu time tu lah kita nak belajar berdikari kan, apa nak kena duduk sendiri, basuh baju sendiri semua kan. Jadi memang sangat stres, dan sebab itu yang buatkan Hans sangat menghargai daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Siapa kawan Hans yang kawan-kawan yang baik dengan Hans tu, mostly kebanyakan dia 90% daripada kawan-kawan Hans yang baik waktu sekolah rendah dan menengah tu masih berkawan baik sehingga sekarang sebab Hans sangat menghargai orang yang boleh terima Hans waktu tu, sebab memang tangan kaki semua ni bila dia taklah all the way, tapi bila jadi masalah tu, bila nyamuk gigit, ubat dah habis ke apa, dia akan naik bintik-bintik merah yang berair semua tu kadang-kadang, yalah bila kita garu luka pecah tu kadang-kadang adalah kan macam darah ke apa. So Hans fikir balik, kalau orang tengok mungkin orang akan rasa geli lah kalau dia tak tahu tu sebenarnya benda apa, tak berjangkit dengan orang pun. Tapi itulah, itu ialah antara dugaan Hans yang buat Hans sampai sekarang kadang-kadang ada masalah yang macam rendah diri tiba-tiba tau, bila masalah psoriasis ni ada kan. Okey, jadi Hans ingat lagi, waktu tu tingkatan 4 dekat sekolah yang sama, sekolah agama, sebelum Hans pindah ke sekolah teknik. Hans ingat lagi waktu tu Hans pergi sekolah waktu tingkatan 4 tu, Hans masuk lambat sebab Hans sekolah agama. So bila Arab Hans teruk, tak fail, tapi D waktu tu untuk PMR. So kalau D ni lah kena buat rayuan, sebab dia kalau ikut syarat ni C tau. Kena buat rayuan. So Hans masuk ke tempat tu sekolah lambat seminggu ke apa macam tu. Macam ayah datang ke sekolah dengan Hans lah, buat rayuan kat pihak sekolah tu untuk masuk balik. So bila masuk balik, memang time tu memang teruk gila, sebab time tu tak tahulah kenapa, memang tangan-tangan, kaki yang kat bawah ni memang naik bintik-bintik merah yang berair tu. Sampai bayangkan, selalu kalau kita macam prep macam sekolah tu prep petang, prep malam ke apa. Macam prep petang kan pakai baju, selalu waktu tu lah, waktu sekolah kat situ pakai baju macam putih tapi t-shirt pendek. Tapi Hans seorang je kat situ waktu tu, lelaki yang pakai t-shirt lengan panjang, sebab Hans memang dah nekat gila time tu Hans nak pakai begitu, sebab Hans sangat-sangat segan, sangat-sangat risau kalau orang macam kutuk-kutuk geli ke apa kan, sebab memang confidence Hans waktu tu memang rendah gila. Okay, so Hans ingat lagi ada satu seorang sama tingkatan dengan Hans juga, budak tu tak silap nama Bukhari kot, Hans ingat lagi. Tapi ni budak Hans bukannya nak malu ke apa, just macam tadi sekolah rendah pun yang si Anis pun lalas waktu darjah 4, 5, 6 baik je, lepas tu kan dia pun minta maaf semua. Macam yang ni pun pernah jumpa sebelum raya dah okey semua. Kan, tak kisahlah, satu budak-budak kan. Tapi kira biasalah ayat-ayat yang berbekas ni adalah cikgu tu, sebab waktu tu Hans nak pindah pergi teknik. So ada seorang cikgu ni, waktu tu kat belakang cikgu ni adalah budak-budak yang sama batch dengan Hans ni. Cikgu tu tanyalah pergi sekolah teknik ambil apa. So Hans cakap lah ambil pengurusan makanan. So dia ingat pengurusan makanan ni macam catering. So cikgu ni cakap, oh baguslah, lepas ni boleh lah macam belajar masak, nanti buka kilang ke, buka kilang roti ke apa. So si budak yang nama Bukhari ni cakap dekat cikgu tu sambil pandang Hans lah. Dia cakap, tak nak aku beli tapi dia tak cakap dengan cikgu tu lah, dia cakap dekat kawan belakang dia. Tapi cikgu dengar lah, dia cakap, tak nak lah aku beli roti yang dia buat, geli lah, kotor lah semua. So waktu tu dia jadi macam menyirap juga Aku macam, ya Allah geramnya, tapi aku sabar je lah kan. Waktu tu Hans memang tak ada mood sangat dah nak pergi sekolah tu, sebab bayangkan daripada tingkatan 1 sampai awal tingkatan 4 memang banyak benda yang Hans lalui lah. Salah satunya ialah
tentang tu lah masalah kulit ni. Bila masalah kulit ni dan bagaimana emosi tu daripada sini-sini pun ada yang cari pasal apa semua. Sebab dia orang bukannya bully yang pukul tau, dia orang bully emosi. So bayangkan setahun ada berapa 365 hari. So tolak cuti sekolah semua tu ada berapa bulan kat sekolah tu. Dan memang sangat-sangat stres sebenarnya. Sebab tu result untuk PMR pun dah just dapat 5A je waktu tu. Sepatutnya sebenarnya Hans rasa Hans boleh dapat lebih, tapi sebab persekitaran Hans waktu tu tak membuatkan Hans rasa nak belajar sangat. Sebab memang stres gila. So Alhamdulillah, Hans orang kata apa, dapat pergi ke sekolah teknik. Okay, sekolah teknik. Waktu tu sekolah teknik okey lah. Waktu tu penyakit kulit ni dah macam okey sikit. Dia orang kata apa, boleh kawal lah, dia tak teruk sangat. Cuma bila masuk tingkatan 5, waktu hari pertama nak daftar tingkatan 5 tu, sekali lagi masalah yang sama berlaku, di mana waktu tu kulit tangan ni naik yang tu lah, biji yang berair tu, biji yang dia naik kulit banyak-banyak, biji berair merah tu. Dia jadi macam tu sebab waktu tu Hans kena duduk kat sebelum kita orang dibahagikan bilik, Hans kena duduk dekat satu bilik lah kan, bilik lain lah, bukan bilik yang sebetulnya. Lepas tu dengan tak bawa kelambu, so nyamuk memang banyak gila. Mungkin sebab dah 2 bulan cuti, so nyamuk apa dah darah. Memang sebab nyamuk gigit, so terus naik yang bintik tu lah. Sebab Hans tengok ada kawan-kawan Hans bila yang kena gigit nyamuk, dia just naik, dia macam titik-titik merah, tak membengkak, tak naik air. Macam Hans bila kena gigit, dia naik air tau, biji air tu. So memang sampai Hans kena cuti. Hans cuti seminggu, balik rumah untuk pergi klinik lah, sapu ubat-ubat semua. Tapi Alhamdulillah, lepas je daripada kejadian yang tingkatan 5 awal tahun tu, sebelum nak masuk mendaftar tu, lepas tu dah tak naik, langsung tak naik. Hans sangat bersyukur gila. Kulit Hans waktu tu memang elok sangat lah. Kira waktu masuk universiti tu, diploma, pergi degree pun memang kulit cantik. Dan tu confident nak pakai seluar pendek kan, nak pakai baju lengan pendek macam biasa pun tak ada masalah, sebab kulit tu memang cantik, tak naik langsung. So bila sampai waktu dia, bila Hans dah bekerja sampai sekarang lah, tahun kedua kerja, tiba-tiba dia macam gatal balik. Yang ni yang memang menunjukkan tanda yang macam psoriasis, yang bila yang lepas time kerja ni. Sebab dia akan jadi kat tempat yang sama, dan dia naik tumpuk-tumpuk putih halus tau, yang macam bila gatal tu dia akan garu-garu gila. Lepas tu dia naik macam garu gila, dia akan naik banyak tumpuk putih. Dia tak sama macam sebelum ni. Macam sebelum ni kalau tidak Hans akan garu, dia biji merah yang berair, akan pecah darah semua tu. Tapi yang ni tak, dia garu-garu. Kalau betul memang darah lah, tapi dia tak adalah biji semua, tapi dia putih, tumpuk putih. Dan dia akan berlaku dekat tempat yang sama. So bila Hans pergi jumpa doktor, semua doktor kata, satu doktor ni kata awak ni mungkin psoriasis. Hans first time waktu tu dengar psoriasis, apa benda tu kan. So dia pun bagusnya kan, yang doktor yang satu klinik ni, dia buka kan, depannya ada komputer, dia buka kan, dia Google, dia tunjuk. Terus macam, oh betul lah kan, sebab apa ni ada bintik-bintik semua tu. So cakap dekat doktor ni, psoriasis ni macam mana doktor, memang akan jadi sampai bila-bila ke? Dan malangnya yang Hans dapat tahu, psoriasis ni memang akan ada sampai bila-bila. Dia tak ada ubat dia. Ubat ni okey. Sekarang ni Hans pakai benda ni. Okey, satu ni ada steroid dan satu ni tak ada lah. Ni start yang kali ni. Sebenarnya sebelum ni banyak kan. Hans okey, macam yang steroid ni, bila Hans pun dapat tahu steroid ni tak bagus kalau guna selalu. So Hans memang akan guna bila benda tu betul-betul kritikal. Maksud dia memang dah teruk sangat, sampai satu tahap Hans rasa Hans segan kalau jumpa orang-orang akan tengok, akan nampak jari-jari kita ni macam naik ke semua. Dan Hans akan pakai lah. Tapi pakai pun tak silap Hans kena pakai macam, katalah kalau nak pakai berturut-turut 3 hari berturut-turut, lepas tu tak boleh pakai dalam seminggu kot. Kau nanti lagi teruk. Sebab steroid ni tak silap Hans, diorang kata menipiskan kulit yang ada psoriasis tu. Hans tak sure. Tapi kalau ikut steroid bahayalah, sebab dia akan efek dalam kan, dalam badan dia kata kan. Hans tak berapa pasti kat benda tu, tapi Hans memang cukup elakkan lah. Dan yang ni yang tak ada yang macam ni tak ada steroid, tapi ni mahal gila babe. Waktu Hans beli benda ni berapa nak dekat 110 tak ingat, tapi mahal lah. Macam ni katalah ni 20 lebih, yang macam ni 80 ke 70 tak tahu lah. Memang mahal. Ubat psoriasis memang mahal Ubat psoriasis memang mahal, sebab mahal lah. So okay, bila jadi benda macam tu, okay, ni kalau korang boleh nampak, tak tahu lah ni yang ni, ni putih ni, ni salah satu lah. Dan Hans sekarang ni psoriasis ni, okay, awal-awal yang jadi dulu, dia jadi kat tengkuk ni, kat leher ni.
Sebab waktu tu perasan, mula Has ingat kayak aku risau agak aku macam dah lama tak kena kayak aku sekolah menengah tu boleh lah duduk asrama air tak bersih ke apa kan. Ni kita dah kerja semua, mandi bukan mandi time peluh ke apa tapi asal macam gatal ni ingat kayak pergi doktor tu lah, doktor cakap psoriasis sebab dia ada putih-putih. Tapi alhamdulillah so far sekarang kat sini memang jarang sangat lah jadi. Lepas tu jadi dekat telinga ni. Sampai sekarang pun masih ada kat tepi ni tapi pun jarang juga kadang-kadang. Kadang-kadang ni kat sini ada putih ni Tapi tempat yang memang wajib, yang susah gila nak hilang, kat jari ni. Sini, sini, ni sini semua kan. Ni kalau kau nampak ni. Ni yang gelap ni, hanya ni. Ni dia punya ni lah. So ni pun baru-baru ni melarat juga kat sini tiba-tiba. Dia yang macam tiba-tiba lah, macam time tu mungkin stres ke kan, mungkin panas. Okay, psoriasis ni kalau korang nak tahu salah satu cara nak rawat dia, korang tak boleh stres. Siapa yang ada psoriasis ni tak boleh stres. So, macam mana tak stres? Macam mana nak buat tak boleh nak stres tu? Kerja dah memang stres. Kan, kerja kadang kita kejar masa, kadang-kadang benda yang bertukar. Apa ni, itulah. Hidup kat KL ni mostly stres. Jadi, bila Has baca lah, bila Has dapat tahu, salah satu nak pastikan psoriasis ni tak jadi, jangan stres. Itu ialah cabaran yang sangat besar. Dengar benda tu pun dah stres. So macam mana? So ada lagi lah masalah-masalah lain. Kadang-kadang orang kata macam debu ke apa ke kan. Tapi mostly yang pasal stres lah, tak boleh stres. Itu cabaran yang utama untuk siapa yang ada masalah psoriasis. Jadi Has pun memang dah redha kan. Ada benda yang macam psoriasis ni. Cuma bila Has dapat psoriasis tu, Has pun Google dan baru Has tahu yang rupanya ada orang yang lagi teruk daripada aku. Ada yang sampai kena kat muka, ada yang naik kat dahi ni, ada yang naik kat pucuk, apa orang kata, kat mata ni ke semua, yang memang tak boleh nak tutup lah. Lepas tu tak masuk lagi kalau siapa yang teruk gila, yang kepala apa semua ni kan. Sebab orang ingat klimomo, tapi sebenarnya psoriasis dia naik lah yang putih-putih tu. Sebab tu sebenarnya kulit kita ni terlalu orang kata apa, kalau nak protect ke apa something macam tu, dia macam something yang dalam badan kita ni, sel-sel kulit tu dia dah jadi celaru lah, kalau ikut apa yang doktor tu cakap lah. Sebab tu dia celaru, dia terlalu protektif ke apa macam tu lah, tak sure, yang membuatkan kulit tu dia naik berlapis-lapis, yang membuatkan kita gatal. Siapa yang ada psoriasis ni gatal lah. Tapi macam biasa orang kan, orang kata apa yang berlaku tu ada hikmah dia. Hikmah dia ialah psoriasis ni mengajar siapa yang ada masalah psoriasis ni sebenarnya untuk orang kata apa, sabarlah. Seorang yang mungkin penyabar. Sebab macam Hans sendiri pun agak susah nak marah. Mungkin marah yang macam cakap cerita tak puas hati semua tu lah. Marah luahkan benda tu sebab apa, Hans tak nak stres. Maksudnya Hans tak nak simpan benda tu marah berlarutan. Tapi maksud Hans yang macam tahan marah ni, maksud dia bukannya jenis yang tangan kaki suka naik, suka pukul orang ke apa ke, something benda tu boleh kawal. Lepas tu pada masa yang sama Hans belajar benda yang macam bila nampak orang yang ada masalah kulit, sebab Hans pun bila dah besar ada jumpa jugalah, kadang Hans nampak lah orang yang macam lagi teruk, yang kadang kita nampak lah tangan dia tu tiba-tiba berdarah semua kan. Mungkin setengah orang dia akan geli. Hans tak geli sebab Hans tak tahu lah orang tu ada penyakit apa. Mungkin psoriasis, mungkin benda lain. Cuma Hans dah pernah mengalami perasaan dihina, dikeji, dicaci sebab masalah kulit yang tak boleh dikawal ni, yang bukan kita minta. So Hans rasa lebih menghormati orang, lebih faham siapa yang berada dekat tempat Hans. So itulah, kalau korang ada kulit yang cantik dan korang jumpa orang yang mempunyai kulit yang mungkin tak cantik, mungkin bagi korang nampak geli ke, ada darah ke apa ke, janganlah hina orang tu, bagi sokongan dekat dia. Sebab penyakit-penyakit ni tak siapa minta pun kan. Siapa nak ada penyakit macam psoriasis ni yang sampai ke mati, kau akan ada penyakit tu. Lepas tu antara salah satu cara rawat dia, tak boleh stres. Kan, sampai bila tu tak boleh stres tu tak tahulah kan. So bagi Hans, sakit psoriasis ni ramai sebenarnya, antara korang sedang dan tak. Mungkin kadang-kadang korang ada masalah klimomo yang teruk tu, silap itu bukan klimomo, itu ialah masalah psoriasis. Dan bagi Hans sebenarnya, kat sini Hans nak bagi tahulah kepada siapa yang mungkin tak tahu, kalau korang nampak orang yang ada penyakit psoriasis tu, bagilah sokongan moral, jangan kutuk, jangan keji, jangan hina, jangan pandang jijik kan, kesian. Lepas tu kepada siapa pula yang menonton ni mungkin ada masalah psoriasis, korang pula jangan merendah diri, kita teruskan kehidupan macam biasa kan.
buat dia biasa. Sebab orang yang nak kutuk hina ni, bila dia kutuk, kita pula nampak down, dia lagi suka. Tapi kalau dia kutuk, kita buat bodoh je kan, buat jalan tak kau lah kan. So macam lama-lama orang tak kata apa pun, orang akan jadi biasa juga. Jadi inilah sedikit lah perkongsian Hans untuk kali ni tentang psoriasis. Dan selepas ni Hans akan share tentang masalah bully yang Hans pernah rasa, dan cara-cara macam mana nak mengatasi daripada dibuli lah. Okay. Jadi jumpa lagi dalam perkongsian akan datang. Hans harap perkongsian Hans ni sedikit sebanyak dapatlah membantu memberi pencerahan kepada siapa yang tak tahu tentang psoriasis, dan membantu juga kepada siapa-siapa yang ada psoriasis tu untuk confident. Jangan malu, jangan segan, teruskan kehidupan macam biasa. Yang penting jangan stres. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kalau korang rasa benda ni bermanfaat, korang bolehlah share semua kan, supaya lebih ramai orang yang tengok ni. InsyaAllah akan yakin. Macam Hans pun yakin je kan sekarang kan. Okay. So jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.